Hai semua, kita sambung pelajaran kita hari ini dengan nilai pH. Kita akan melakukan sedikit pengiraan untuk menentukan nilai pH asid dan alkali. Tapi sebelum tu, kita cuba tengok dulu apa yang diterangkan dalam buku teks. Okay, dalam buku teks ni pada muka surat ini, kita tengok perenggan yang kedua. Okay, skala pH dengan julat pH daripada 0 hingga 14 digunakan untuk menunjukkan keasidan dan kealkalian sesuatu larutan aqueous. Jadi kita dah tahu kalau nilai pH kurang daripada 7 maka ia berasid. Jadi kurang daripada 7 contohnya 6 sampailah ke 0, ini dia berasid. Manakala larutan dengan nilai pH lebih daripada 7 beralkali. Kalau lebih daripada 7, 8 hingga 14 ini adalah beralkali. Okay. Penunjuk semesta, meter pH atau kertas pH lazim digunakan untuk menentukan nilai pH. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk tentukan nilai pH, tapi yang biasa kita guna ialah penunjuk semesta atau meter pH ataupun kertas pH. Jadi apa sebenarnya maksud pH ya? P di sini menunjukkan apa? Kepekatan ion hidrogen yang terkandung dalam larutan aqueous dan ada formula. Ada formula untuk menentukan nilai pH. Yang ini kamu kena ingat ya. pH ialah negatif log H+. Jadi kamu bila mengira mesti menggunakan kalkulator lah. Okay, di mana log ialah logaritma asas 10 dan H+ ni ialah kepekatan ion hidrogen dalam unit mol per dm/2. Okey, untuk kepekatan ion hidroksida pula, POH ya. The power of hydroxide berdasarkan rumus di bawah ini. Jadi POH ialah negatif log OH negatif ya. Jadi yang ini pun kamu kena hafalah. Okey, diberikan bahawa hasil tambah antara nilai pH dan nilai POH ialah 14. Maka nilai pH sesuatu alkali boleh dihitung dengan mempertimbangkan yang ini ya ataupun ini. Jadi ada setakat ni ada 3 formula yang kamu kena hafal. Okey, kita cuba buat pengiraan sedikit dan ada lagi satu formula yang cikgu nak tunjuk kepada kamu yang sangat berguna untuk digunakan dalam pengiraan pH ataupun POH ataupun kepekatan larutan. Okay, sebelum kita pergi buat kepada pengiraan, cikgu ingin ingatkan semula kamu tentang asid monoproktik dan asid diproktik ya. Asid monoproktik contohnya HCl. Katalah cikgu ada larutan HCl 0.1 mol per dm/2. Okay, bila asid ini bercerai ya, dia akan menghasilkan ion H+ dan ion klorida. Jadi berapakah kepekatan ion H+ ni? Kepekatan dia ialah 0.1 mol per dm/2 juga lah ya. Itu untuk asid monoproktik. Tapi kalau untuk asid diproktik, contohnya H2SO4, katalah cikgu ada 0.1 mol per dm/2. Bila bercerai, kan dia akan hasilkan H+ dan H+ dan juga ion SO4 2 negatif. Jadi berapakah kepekatan H+ dalam ni? Kepekatan dia ialah 2 darab 0.1 mol per dm/2. Maksudnya ada 0.2 mol per dm/2 H+. Jadi ini sangat penting ya masa kita membuat pengiraan pH nanti. Okay, sebelum kita mulakan pengiraan, cikgu nak tunjukkan rumus-rumus yang kamu perlu tahu. Okay, yang pertama ni yang ada dalam buku tadi, kita tengok rumus untuk pH, kemudian rumus untuk POH dan rumus bagi hasil tambah pH dan POH. Yang cikgu tambah di sini ialah satu rumus ini, iaitu hasil darab kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida ya. Okay, jadi empat rumus ni kamu kena hafal lah sebelum kita boleh
mulakan pengiraan. Kita pergi pada soalan yang pertama. Kirakan pH bagi larutan HCl yang mempunyai kepekatan ion hidrogen 0.01 mol per dm padu. Okey, untuk peringatan kamu semua, HCl ni ialah asid monoprotik. Oleh itu, kepekatan ion hidrogennya bersamaan dengan kepekatan larutan tersebut. Jadi kalau larutan tu kepekatannya 0.01, bermaksud kepekatan ion hidrogen pun ialah 0.01 sebab satu molekul HCl ni akan melepaskan satu ion hidrogen. Jadi sama bilangan kepekatannya. Jadi kita gunakan formula yang pertama, iaitu jadi nilai H+ ni sudah diberikan, ya. Jadi pH-nya ialah positif 2. pH larutan HCl ialah 2, ya. Okey, kita pergi soalan B, soalan yang kedua. Apakah kemolaran bagi larutan asid nitrik yang pH-nya ialah 2? Okey, kita tahu bahawa larutan asid nitrik ni ialah asid monoprotik. Bermaksud kepekatan larutan, ya, kepekatan larutan sama dengan kepekatan ion hidrogen, ya. Jadi kepekatan ataupun kemolaran larutan. Okey, dan diberi pH ialah 2. Kita nak cari kepekatan ion hidrogen, jadi kita boleh gunakan rumus yang pertama, ya. Masukkan nilai pH. Untuk memudahkan pengiraan, cikgu akan pindahkan bahagian ni pergi ke sebelah sini dan bahagian ni pergi ke sebelah sini, ya. Okey, tanda negatif kita boleh hilangkan dengan mendarabkan semua bahagian ni dan semua bahagian ni dengan negatif. Jadi ni kita akan dapat positif. Okey, kita boleh hilangkan log. Dia menjadi 10 kuasa negatif 2. Apakah maksud 10 kuasa negatif 2? Ini bermaksud 0.01. Jadi bermaksud kemolaran ataupun kepekatan ion hidrogen ialah 0.01. Ini jawapannya. Okey, seterusnya soalan C. Apakah nilai pH asid sulfurik yang berkepekatan 1.5 darab 10 kuasa negatif 4 mol per dm padu? Kamu kena ingat bahawa ini ialah asid sulfurik. Bermaksud satu molekul asid sulfurik akan menghasilkan 2 ion hidrogen plus, ya. Menunjukkan bahawa kepekatan ion hidrogen adalah sekali ganda daripada kepekatan larutan. Jadi kita kirakan dulu kepekatan ion hidrogen dalam ni, ya. Darabkan dengan kepekatan larutan. Kita akan dapat 3. Okey, ini adalah kepekatan ion hidrogen. Jadi bila kita dah tahu kepekatan ion hidrogen, kita nak cari pH, kita masih guna formula yang pertama, ya. Jadi masukkan nilai ni ke dalam sini. Gunakan kalkulator anda, kita akan dapat oleh sebab itu pH-nya ialah 3.52. Ini pH larutan asid sulfurik lah. Okey, kita pergi pada soalan yang last, iaitu soalan D. Hitungkan pH, pOH, kepekatan ion hidrogen, kepekatan ion hidroksida bagi larutan natrium hidroksida dengan kepekatan 4 darab 10 kuasa negatif 3 mol per dm padu. Okey, untuk larutan natrium hidroksida ni, apabila dia bercerai dalam air, kan, dia akan menghasilkan satu molekul larutan natrium hidroksida ni akan menghasilkan satu ion hidroksida.
Jadi kepekatan larutan bersamaan dengan kepekatan ion hidroksida. Jadi kita dah boleh dapat untuk yang pertama ialah kepekatan ion hidroksida. Jadi kepekatan ion hidroksida bersamaan dengan kepekatan larutan. Okey, soalan yang kedua. Bila dah tahu kepekatan ion hidroksida, kita boleh gunakan maklumat itu untuk mencari nilai pOH berdasarkan rumus negatif log. Jadi, masukkan nilai kepekatan ion hidroksida ke dalam sini. Kita akan dapat nilainya. Ini sama dengan 2.4. Jadi, nilai pOH ialah 2.4. Okey, seterusnya kita boleh cari nilai pH ya berdasarkan formula yang ada dalam buku teks tu, yang formula yang ketiga kan. Nilai hasil tambah pH dan pOH. Masukkan nilai pOH ke dalam sini. Jadi kita dapat nilai pH bagi larutan ini ialah 11.6. Jadi ini logik lah sebab natrium hidroksida kan alkali. Jadi nilai pH ni mesti lebih daripada 7. Okey, kita dah dapat pH. Okey, sekarang kita nak cari H+. Kita ada formula yang keempat kita boleh guna, iaitu hasil darab H+ dan OH negatif ialah 1 darab 10 kuasa negatif 14. Di mana OH negatifnya kita dah tahu, iaitu 4 darab 10 kuasa negatif 3. Jadi H+ bahagikan dengan yang ini, kita bawa ke sebelah 4 darab 10 kuasa negatif 3. Ini daripada soalan tadi kan, kepekatan natrium hidroksida sama dengan kepekatan hidroksida. Jadi bila kita kira, kita akan dapat jawapannya 2.51 darab 10 kuasa negatif 12 ya. Okey, itu sahaja.